nombor 1 Buletin Utama. Saya Nur Aini Balkis binti Abu Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Matematik merupakan satu cabang ilmu yang melibatkan nombor dengan menggunakan konsep tersendiri. Subjek ini bukan diajar melalui hafalan tetapi diajar melalui latihan yang banyak. Konsep yang diajar perlulah dipraktikkan dalam setiap latihan supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai. Menurut Dr. Masli Malik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyambut baik sarana yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris semasa sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada 16 Julai 2019. KPM sememangnya sedang menjalankan kajian terperinci berhubung dengan perkara ini dengan mendapatkan pandangan menyeluruh masyarakat termasuk meneliti aspek penerimaan, kesediaan, mekanisme dan strategi berkaitan. KPM sentiasa komited untuk meningkatkan tahap penguasaan mata pelajaran sains dan matematik dalam kalangan anak-anak kita supaya mampu membentuk kalis masa depan. Saya juga ingin menegaskan semua keputusan yang diambil kelak adalah berdasarkan kepada keperluan dan kepentingan anak-anak Malaysia. Sebab sahaja matematik sudah pasti ramai pelajar akan merasa takut. Ini kerana mereka kurang memahami konsep dan yakin dalam pengiraan bagi setiap soalan. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk membentuk anak-anak yang bijak pandai. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah lari lubungnya. Ibu bapa boleh memulakan pembelajaran dengan pengenalan nombor 1 hingga 10 dan seterusnya topik asas yang boleh diajar kepada kanak-kanak iaitu penambahan dan juga penolakan. Pembelajaran ini dilakukan secara berkala supaya ibu bapa boleh melihat kemajuan perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa. Star. Okay, good. Lagi? This one? Okay, lagi. Okay, good. Okay, next one. Circle. Oi, circle. Circle happy. Circle happy. Okay, next one. This one. Square. Square. Okay, good. Lagi. Ini Mana letak? Mana letak? di Apa tu? Pentagon. pentagon. Apa tu? Ini Rectangle. pentagon. Ni Itu apa? diamond. Diamond. Good. One more. Triangle. Triangle. Good. Next one. Purple. Purple. Pandainya. So next one. Pink. Pink. Ya. Pandai. Red. Toing, toing, Okay, next one. Blue. toing, toing, toing. Mana? Huh. Good job. Okay, next. Kasku. So next one. Swim. Swim. Oh, stress tu. Pandainya dia swim. Ni Climb. fly. Pandai. Okay, next one. Kick. Ni Good job. Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak di mana ianya akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga, kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal serta penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tata bahasa. Menurut Mak Sun Sang,
Dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid untuk melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Vygotsky 1967 main membantu dalam perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. Main juga membantu dalam pembentukan ini. Main dapat memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini, kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikan dalam dunia sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain. Perkembangan kognitif kanak-kanak boleh dibina melalui permainan yang menggunakan minda mereka. Namun, penggunaan permainan juga penting bagi setiap umur untuk memastikan aspek-aspek seperti keselamatan dan bahan yang digunakan adalah selamat untuk kanak-kanak. Penggunaan bahan terpakai menjadi minat kepada guru-guru pada masa kini. Bahan terpakai ini memberi manfaat kepada kanak-kanak untuk berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Selain itu, bahan ini juga tidak mengeluarkan sebarang kos kerana bahan ini mudah didapati dari rumah. Antara aktiviti yang boleh dilakukan menggunakan bahan terpakai ialah membina model. Permainan ini dapat membina kreativiti pelajar. Guru-guru boleh tetapkan syarat dan juga peraturan yang boleh dipatuhi pelajar. Sebagai contohnya, wajib menggunakan bahan-bahan terpakai dan tujuan model ini dibina untuk dipelbagaikan dengan menetapkan tema perhiasan rumah, tema projek, alam sekitar, tema barang pelbagai guna dan macam-macam lagi. Permainan matematik ini mampu memberi kanak-kanak belajar melalui penerokaan. Permainan matematik juga membantu kanak-kanak meneroka konsep nombor asas secara spontan. Tidak heranlah bahawa permainan matematik ini lebih menarik untuk kanak-kanak daripada lembaran kerja ataupun latih tubih biasa. Kaedah ini mampu mewujudkan persekitaran di mana berlatih adalah menyeronokkan dan bukannya membosankan atau sesuatu yang berulang. Selain itu, permainan ini juga mampu meningkatkan pandangan positif terhadap matematik. Walaupun matematik sering dianggap satu subjek yang sukar kerana memerlukan proses pemikiran yang kompleks dan memerlukan keupayaan kognitif dari segi membuat analisis, rasional, logik, keupayaan penaklukan dan penyelesaian masalah, tetapi kaedah ini menjadikan pengajaran menjadi spontan dan tidak terasa seperti satu tugasan. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran akan berlaku secara lebih semula jadi. Permainan matematik menjadikan subjek matematik itu menyeronokkan dan boleh mencetuskan minat terhadap matematik dalam kalangan kanak-kanak. Seiring dengan peredaran zaman, teknologi bukanlah perkara yang asing lagi. Pada Mac 2020, negara mengalami pandemik COVID-19 di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Semua masyarakat terkesan dengan perintah yang dilaksanakan, terutamanya murid-murid dan kanak-kanak yang bersekolah. Memasuki hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Prasarana Malaysia Berhad telah mengambil langkah-langkah penguatkuasaan PKP yang rapi bagi memastikan pelanggannya terus mematuhi arahan terbabit. Disebabkan PKP, pengenalan kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR telah diperkenalkan. Penggunaan komputer dalam pembelajaran
menyebabkan berlangsungnya proses pembelajaran secara individu dengan menumbuhkan kemandirian dalam proses belajar, sehingga pelajar akan mengalami proses yang jauh lebih bermakna berbanding dengan pembelajaran konvensional. Pelajar dapat mengulang kembali bahan yang belum difahami dengan baik secara mandiri dengan menggunakan aplikasi komputer. Permainan interaktif menggunakan PowerPoint digunakan oleh guru-guru sekolah rendah, tetapi kaedah ini jarang digunakan kerana kurangnya pendedahan mengenai kaedah ini. Penggunaan PowerPoint ini selalu digunakan oleh Cikgu Ruth, salah seorang guru yang memperkenalkan permainan PowerPoint interaktif di YouTube. Cikgu Ruth menunjukkan tutorial cara untuk membuat PowerPoint ini menjadi menarik. いっぱいあるけどみんなみんなみんな叶えてくれる不思議なボッケで考え Okey, jadi cikgu boleh klik pada play now. Ini adalah situasi di mana cikgu hanya klik next sahaja untuk mainkan animation. Okey, lepas tu kita akan masuk ke dalam satu situasi lain. Alah, malasnya hari ini. Doraemon, kau nak pergi mana? Saya nak pergi cari harta karun saya. Nak ikut ke? Saya nak juga. Tunggu saya. Seronok tak? Okey, situasi cerita ni saya buat sendiri. Kalau cikgu nak buat, boleh juga. Okey, jadi cikgu boleh tekan pada start untuk bermula kuis soalan.